Dan bekas di kanan dan kirinya ialah roh, bekas roh seluruh zuriatnya. Ahlul yamin minhum ahlul jannah, sebahagiannya sebelah kanan ialah ahli jannah. Wasbadah al-syamalihi ahlun nar, dan sebelah kirinya ialah kumpulan zuriat yang daripada ahli neraka. Wa'udzubillah. Mudah kita termasuk dalam bekas yang sebelah kanan. Wa zanara ayaminihi dhahik, wa idza nadhara qabla yabshiri baka, dan bila di kanan dia ketawa, lihat ke kiri dia menangis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tuan-tuan yang saya mati, Rasulullah juga kemudian secara ringkas Isra dan Mi'raj ke langit. Dan Allah menyatakan dalam surah An-Najm, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Dan Rasulullah melihat Jibril dalam bentuknya yang asal pada masa yang lain, yaitu indah sidratil muntaha, ketika di sidratil muntaha malam Isra dan Mi'raj, indaha jannatul ma'wa, di situlah terletaknya syurga al-ma'wa. Tuan-tuan, dalam hadis yang diriwayatkan dalam hadis yang sama tadi, Rasulullah menceritakan dia naik ke langit, summa akhadha biyadi wa rajabi ila sama'id dunya. Saya dipegang oleh Jibril tangan saya dan dibawa naik ke langit. Walamma jitu ila sama'id dunya, qala Jibril li khazir as-sama' iftah. Bila sampai ke langit dunia, maka Jibril berkata kepada penjaga langit, buka pintu. Qala man hadha? Siapakah ini? Tanya penjaga pintu. Qala hadza Jibril. Inilah Jibril. Qala hal ma'aka ahadun? Apakah bersama anda ada orang lain? Iya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ursila ilaihi, apakah Rasul itu telah diutuskan? Naam. Falamma futiha alauna as-sama' dunya. Kemudian pintu dibuka, kami, dan kata Rasulullah, kami, saya dan Jibril naik ke langit dunia. Fa iza rajulun qa'id, tiba-tiba saya lihat ada seorang lelaki yang duduk. Ala yaminihi iswadah, di atas, di depannya, sebelah kanannya ada satu bekas. Wa ala yasarihi iswadah, di kirinya ada satu bekas. Iza nazara qabla yaminihi dhahik, dan apabila dia melihat ke sebelah kanannya, dia ketawa. Wa iza nazara qabla yasarihi baka, dan ketika dia lihat sebelah kiri, dia menangis. Wa qala, dan orang itu berkata, marhaban bin nabi soleh wa ibn soleh. Maaf saya batuk. Selamat datang Nabi yang soleh dan anak yang soleh. Faqultu li Jibril, saya bertanya kepada Jibril, man hadza? Siapakah itu? Hadza Adam alaihissalam, itulah Adam alaihissalam. Wa hazi iswadah an yaminihi wa shimalihi nasab banih. Dan bekas di kanan dan kirinya ialah roh, bekas roh seluruh zuriatnya. Ahlul yamin minhum ahlul jannah, sebahagiannya sebelah kanan ialah ahli jannah. Wasbadah al-syamalihi ahlun nar, dan sebelah kirinya ialah kumpulan zuriat yang daripada ahli neraka. Wa'udzubillah. Mudah kita termasuk dalam bekas yang sebelah kanan. Wa zanara ayaminihi dhahik, wa idza nadhara qabla yabshiri baka, dan bila di kanan dia ketawa, lihat ke kiri dia menangis. Ini langit dunia pun tak sampai lagi. Dan Rasulullah sampai ke langit dunia. Di mana ke langit dunia? Wallahu a'lam. Dan Allah memberikan indikasi bahawa langit dunia inilah langit yang penuh dengan bintang. Walaqad zayyana sama dunia biwasabih. Kami hiaskan langit dunia dengan bintang-bintang. Bintang-bintang itu langit dunia. Di mana langit pertama? Di mana langit ketiga? Keempat, kelima, keenam, tujuh. Dan kita tak boleh jawab lagi. Ini adalah mukjizat yang tak boleh kita ukur dengan sebarang saintifik. Sebab kita lihat Rasulullah diberikan solat yang indah. Dalam hadis yang panjang ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, menceritakan saya dianugerahkan oleh Allah secara langsung solat 50 kali sehari. Dan selepas menerima solat yang indah tadi, saya turun dan melalui Nabi Musa AS, sebagaimana yang di dalam hadis ini. Nabi Musa bertanya, apakah yang Tuhan hamba dapat? Saya dapat anugerah solat 50 kali sehari. Kata Nabi Musa, tak mungkin umat Muhammad dapat melakukannya. Minta kurang lagi. Dan dikurangkan 10. Dikurangkan berkali-kali sehingga akhirnya 5 kali sehari semalam. Dan kata Nabi Musa, itu pun umatmu tidak dapat lakukan lagi. Sebab umat yang lebih kuat, umat Bani Israel, tak lakukan. Saya telah berdepan dengan Bani Israel, kata Nabi Musa AS dalam hadis ini.
mereka tidak dapat lakukan walaupun 5 kali. Benar. Hari ini kita lihat apakah yang berlaku pada umat Muhammad SAW. Solat dianugerahkan pada malam yang sangat indah tadi. Malam bersejarah Isra Mi'raj. Dan inilah penghambaan abdi. Simbol pengabdian manusia yang meletakkan tempat yang paling mulia ke tempat paling hina. Dahi ke atas bumi. Dan inilah yang kita lakukan. Dan kita kenang kembali peristiwa Allah anugerahkan solat secara langsung, bukan melalui perantaran Jibril dan sebagainya. Tuan-tuan yang semati, as-salah imanuddin. Solat ialah tiang agama. Wa ansam yakin, dan dia adalah tali teguh keyakinan. Wa syatul qurbat, dan penghulu segala ibadah. Wa urtul at-ta'at, dan dia adalah cahaya ketaatan. Wa mi'raj mu'min ila rabbis samawat, dan dia adalah mi'raj. Mi'raj mu'min terhadap Allah pencipta langit dan bumi. Wa huwa rukun al-wahid al-mutakarrar, dan dia adalah rukun yang kita ulang setiap hari. Dan min akal Islam, dan dia adalah rukun Islam. Alladzi la yasqutu bihal, dan solat ini tidak akan gugur sekalipun bila-bila masa. Dan sehingga sakit pun kita wajib lakukan setakat yang kita berlaku, ya, terdaya. Wa hiya rukun akan wa asas bangunan, dan dia adalah asas bangunan. Wa ya'luma yuhasabu anhu al-mar'u yaumul qiyamah. Perkara yang pertama yang dihisab dari kiamat ialah solat. Selesai solat, insya-Allah yang lain turut selesai. Tak selesai solat, yang lain lebih berat. Dan alangkah bahagianya Allah menyatakan bagi mereka yang beriman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan mereka yang beriman telah berjayalah orang beriman yang mereka dalam solatnya khusyuk dan senang disebut sukar untuk kita lakukan. Solat ialah perkara yang paling asas yang kita bincangkan sempena dengan Isra dan Mi'raj. As-salah mi'raj mu'min ila rabbis samawat. As-salah ialah mi'raj mu'min terhadap Allah SWT. Dan kita lihat Allah memberikan contoh dalam surah Luqman. Seorang ayah yang menasihati anaknya tentang solat. Sebagai model seorang ayah yang Allah rakamkan Al-Quran. Apakah nasihat seorang ayah yang model, yang piawai ini ataupun yang misal ini terhadap anaknya? Ya bunayya, aqimus shalah, wahai ananda, tunaikan solat, ma'mur bil ma'ruf wa nahy anil munkar, dan lakukanlah kebaikan, tegah daripada kemungkaran. Wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah dengan apa yang menimpa diriku dekat diri kau. Inna dzalika min azmil umur. Inilah perkara yang cukup berat untuk lakukan. Solat menganjur ke ma'ruf dan mencegah kemungkaran sangat berat untuk dilakukan. Tetapi ketiga-tiga ini harus dilakukan secara package. Solat, mencegah kemungkaran dan mengajak kebaikan, laku secara package. Dan itulah nasihat Luqman Al-Hakim terhadap anaknya. Dan tuan-tuan, Rasulullah berpesan, "Iza arafa yaminahu min shimalihi famurhu bisalah." Bila anak itu tahu ini tangan apa? Kanan. Ini tangan apa? Kiri. Suruh dia solat. 5 tahun sudah boleh, 4 tahun sudah boleh. Iza arafa yaminahu min shimalihi famurhu bisalah, dan bila dapat bezakan kanan kiri, suruh dia solat. Dan solat 5 waktu di Malaysia, kajian dilakukan pada tahun 2004 lepas, hanya 20% yang lakukan. Ini ialah markah gagal. Kajian dilakukan pada tahun 2004 lama lepas. Yang solat hanyalah 20%. Yang tak solat 80%. Malaysia, negara yang gagal. Kalau exam, kalau dapat 60% lulus, bawah 60% gagal. Markah Malaysia 20%. Dan ini diuji sekali lagi. Dan saya tanya yang mengkaji ini, apakah yang 20% itu solat penuh? Tak, dia kata dia pernah solat dalam satu hari itu dia pernah solat. Umpamanya mari kita masukkan dia dalam 20% yang solat. Ini negara yang gagal. Kita membina bangun yang tinggi, tetapi kita gagal bina manusia. Ini sistem pendidikan kita. Benar, ibu bapa yang bertanggungjawab, betul. Tetapi siapakah mendidik ibu bapa sebelum dia jadi ibu bapa? Sistem pendidikan kita. Masyarakat, sebelum jadi masyarakat, siapakah yang mendidik masyarakat? Sistem pendidikan kita. Dan maksudnya sistem gagal kita, sebenarnya kita gagal, maafkan saya. Kita hanya bina bangunan yang tinggi. Kita hanyalah capai ekonomi 87%, katanya gini.
Tetapi manusianya kita gagal bina. Dan kita akan ditanya oleh Allah. Kemudian, 10 tahun kemudian, alhamdulillah, pada tahun 2013 dikaji lagi. Yang tak solat 70%, 10% lah naik. Kita harap semakin baik. 7% masih lagi tidak solat. Kajian dilakukan oleh satu kumpulan ini. Negara gagal. Tuan-tuan, yang orang sakit di hospital di Terengganu, yang solat 20%. Ketika berada di atas katil kematian, yang solat 20%. Ini ialah data-data yang dikeluarkan. Ketepatan kita boleh persoalkan, tetapi tidak menggambarkan lebih baik pada itu. Ayah ibu sakit, anak-anak bersedialah untuk menolong ibu bapa solat dengan apa cara sekalipun. Ini yang dilakukan, yang dikasih di Patah Timur, Patah Barat, wallahualam. Kita tengok pelajar kita. Bila ada pertandingan bola sepak, mereka masuk sebelum asar lagi. Keluar tengah malam. Kalau mereka solat dalam stadium, alhamdulillah. Kita tanya, saya suruh pelajar saya tanya. Adik masuk pukul berapa tadi? Pukul 4. Sebelum. Keluar pukul 12 malam. Zuhur solat ke tidak? Ataupun asar, maghrib? Dia kata, di rumah pun saya tak solat. Takkan di sini saya nak solat? Takkan kat sini saya nak solat? Dia kata. Kat rumah pun tak solat. Ini jawapan. Salah satu daripada jawapan. Pelajar saya tanya. Saya suruh pelajar saya masuk dalam stadium. Tanya dia. Tetapi alhamdulillah sebahagian mereka ada yang solat. Sebahagian mereka ada yang solat di belakang stadium. Sebelum berlaku. Dan saya minta pelajar saya supaya masuk ke dalam kumpulan ini dan bentuk solat. Sekurang-kurangnya ada sebahagian yang solat. Sebelum pertandingan bola bermula. Dan kita membawa pelajar kita ke arah yang tidak sepatutnya. Tuan-tuan, kita perhatikan yang balik umrah. Balik umrah, subuh, berapa orang yang solat? Balik umrah tu. Kajian mengatakan sangat sedikit yang solat balik daripada umrah, balik haji. Dan itulah suasana yang dapat kita saksikan tentang solat. Kita ambil ingat. Solat ialah inna solat takadat. Solat ialah masa yang Allah telah tetapkan. Yang kita harus lakukan di mana saja. Kalau kita di Malaysia, satu suasana yang tidak kondusif untuk solat. Tetapi kita lihat di barat, tuan-tuan. Mereka bersolat di mana saja. Ini kawan-kawan kita yang mengembara ke Eropah. Dan sampai masa mereka solat, polis heran. Apa dia orang ni, Pak? Ini kawan kita yang mengembara. Ada kumpulan yang membawa mesej Islam kepada negara Eropah. Mereka bersolat. Dan polis telah memahami pada hari Jumaat ada seorang akan naik menjadi imam, seorang baca khutbah dan mereka solat di tepi jalan. Polis tak lewat apa-apa lagi. Di London, tuan-tuan, suasana seperti ini berlaku secara automatik. Di depan Trafalgar Square, pada hari Jumaat, seorang naik baca khutbah, diikuti penuh di padang. Di depan White House di Amerika, suasana yang sama dapat kita saksikan. Inilah menyebabkan mereka sangat benci pada Islam.